وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pengurusi Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Surau Umri, Tuan Imam, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Petang ni, malam ni hujan mencurah-curah, menandakan bahawa Allah menghantar rahmatnya ke tempat dan kawasan penempatan kita. Alhamdulillah. Kita berada di alam yang ketiga, iaitulah alam dunia, dan berbaki lagi dua alam yang akan kita tempuh, iaitulah alam barzakh dan juga alam akhirat. Ada orang tertanya-tanya, barzakh ni bukan akhirat kah? Jawapannya, barzakh belum akhirat. Barzakh ialah satu alam, dia di tempat lain, akhirat di tempat lain. Barzakh ialah satu alam, ia di zaman lain dan akhirat di zaman lain. Dan barzakh adalah pintu masuk ke dalam akhirat, dan ia bukanlah lagi akhirat, belum lagi akhirat. Itu satu. Yang keduanya, kesemua manusia akan merasai alam barzakh. Ada di kalangan mereka yang tahu apa itu barzakh, sebab maklumat tu ambil di atas muka bumi ni lah. Tuan-tuan, apa yang kita tahu di dunia ni, yang itulah kita bawa ke akhirat. Cuma ilmu tu tak digunakan dah di akhirat nanti. Contoh macam ni lah, kalau orang tu arkitek, sampai dalam syurga, kemahiran arkitek tu masih kekal dan ada pada dia. Dia tak hilang. Kenangan dunia ni tak hilang. Nama kawan-kawan kita, nombor telefon yang kita ingat, nombor kad penalan kita, maklumat dan kenangan dunia tidak dihilangkan oleh Allah. Yang meninggal umur 23, kenangan hidup dia sampai umur 23 tu lah dia bawa. Dia akan bawa yang kenangan tu sampai ke alam barzakh, sampai ke mahsyar, sampai ke dalam syurga atau ke neraka. Wal'iyadzubillah. Kenangan yang sama. Tuan-tuan sekalian, kenangan yang sama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, setiap orang, kalau yang tahu tentang alam barzakh ini, dia lebih tenang daripada orang yang tak tahu apa-apa mengenai alam barzakh. Sebab perumpamaan dia macam ni, kita nak pergi ke negara orang. Macam saya travel banyak tempat, bila travel ke luar negara ni, kita rasa takut. Tak ada adik-beradik kita kenal, nak tidur di mana, nak kena cari kedai makan, nak naik kereta apa, nak naik bas mana. Banyak benda tu kita nak kena belajar. Tapi kalau kita dah study, nak bergerak ke sini ke sini, ambil bas sekian, bayaran dia berapa pound, berapa dolar, kemudian kena. Kalau kita dah study, kita sampai tu tak takut sangat. Sebab kita tahu dah, ini kalau terlepas bas ni, kita boleh naik train. Contoh. Samalah seperti satu alam yang kita nak pergi ni, kena ada maklumat. Dan alam ini, iaitu alam barzakh ni, dia adalah yang paling dekat dengan kita semua. Sebab dia alam yang keempat. Sekarang kita semua duduk nombor 3. Alam dunia nombor 3.
Alam barzakh nombor 4 dan alam akhirat nombor 5, yang terakhir. Kalau satu orang minggu depan ajal dia, maksudnya seminggu lagi lah dia nak pergi ke alam ni. Seminggu lagi lah. Dan malam ni dia sedang mendengar tentang perjalanan yang dia akan tempuh. Hari ni kan banyak mati mengejut. Tuan-tuan pergi hospital, yang meninggal umur 20-an, 30-an, 40-an ni sama banyak dengan yang meninggal umur 60-an. Mudah-mudahan kan mati banyak. Aksiden lah, mati sakit, mati. Ustaz-ustaz pun mati muda hari ni. Dia tak kira kamu ustaz ke, kamu ulama ke, tak mati. Para nabi pun mati. Jadi kematian mengejut menjadi salah satu dari tanda kiamat kecil yang Nabi sebut, yang berlaku di akhir zaman. Zaman dulu tak ada, zaman lah makin banyak, semakin banyak hari ni. Tuan-tuan sekalian, satu faktor tentang kematian. Yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang ada nyawa akan rasa sakit mati. Dalam surau ni semua sedang memandang saya sedang memandang tuan-tuan. Kita bernafas, kita duduk di atas bumi, bermaksud kita masih ada ruh. Satu hari ruh ni akan direntak keluar. Ruh yang sudah pun bergabung dengan tulang belulang, ruh yang sudah pun bergabung dengan darah dan daging dan kulit ini, satu hari akan dikeluarkan oleh para malaikat, berpisah daripada tempat tinggalnya. Waktu itu nama kita bukan lagi Datuk sekian-sekian, tetapi orang akan panggil kita mayat. Orang akan panggil kita jenazah. Orang akan tanya, mereka dah mandi jenazah ke belum? Mereka tak kata, dah mandi ke haji sekian? Haji pun orang tak letak dah, orang panggil jenazah dah. Dah buat turun jenazah ke masjid. Subhanallah. Maksudnya yang berharga ialah ruh ini. Hak ni zahir tempat tempek saja. Yang berharga itu ruh. Apabila ruh itu keluar, yang ini akan jadi ulat. Yang ini tidak lagi dimandikan. Yang ini tidak lagi dipakaikan pakaian. Yang ini tidak lagi diberikan gaji. Tubuh ini tidak lagi diberikan pangkat. Rupanya selama ini pangkat, gaji, pakaian, makanan, harta, pujian itu adalah untuk ruh itu, bukan untuk tubuh ni. Semua akan rasa mati, tak kira siapapun orang itu. Selain daripada manusia, rupa-rupanya ada lagi 4 makhluk lain yang rasakan kematian. 1 manusia, 2 binatang, 3 jin, 4 syaitan, yang kelimanya malaikat. Ayat kullu nafsin semua orang boleh baca, tetapi terbayang di akal kita kullu nafsin dha'iqatul maut, manusia. Semua yang bernyawa akan merasakan saat-saat sakratul maut, termasuk para malaikat. Para malaikat. Bilakah semua malaikat, semua jin dan semua syaitan akan mati serentak, termasuk semua manusia dan semua haiwan akan mati serentak? Jawapannya, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama. Ketika itu Allah pun bertanya, wahai Israfil, siapa yang berbaki? Israfil pun jawab, wahai Allah, berbaki Israfil, Malakul Maut, Jibril dan Mikail. 4 ni ketua malaikat. Kesemuanya memiliki saiz yang sangat-sangat luar biasa. Saiz dia, bayangkan tengok, Nabi sebut malaikat Israfil sahaja. Kata Rasulullah, aku melihat Israfil di antara telinga menuju ke bahunya 70 tahun perjalanan. 4 ni ketua malaikat.
Bila Israfil tiup sangkakala, malaikat lain yang jumlah berapa ratus bilion tu mati semua serentak. Subhanallah. Dahsyat tu kiamat lah tu. Kiamat yang begitu dahsyat yang tidak akan disaksikan oleh orang Islam. Alhamdulillah. Lalu Allah SWT bagi tahu kepada malaikat maut. Allah bertanya malaikat maut, saya silap tadi, bukan Israfil, malaikat maut. Allah arahkan malaikat maut cabut nyawa Israfil, cabut nyawa Jibril, cabut nyawa Mikail. Lalu siapa yang berbaki, sedangkan Allah Maha mengetahui dengan jawapannya. Tapi kalau Allah tak buat perbualan tu, tak sampailah hadis tu kat kita. Disebabkan ada perbualan tu, sampailah malam ni hadis tu. Lalu jawab malaikat maut, berbakilah aku dan juga Zat Al-Hayyul Qayyum, Allah lah. Maka berkata Allah, mut ya malakal maut, matilah kamu wahai malaikat maut. Subhanallah. Semua mati. Inilah kullu nafsin dha'iqatul maut. Kucing mati, ayam mati, lembu mati, semua jin, syaitan, malaikat, manusia akan mati serentak. Ketika itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan bayang, sebelum alam ni wujud, hanya Allah dengan zatnya sahaja. Allah ajalah. Syurga tak ada, neraka tak ada. Kita tak boleh nak bayang macam mana keadaan tu. Satu hari kita akan tengok jawapan itu. Waktu semua duduk dalam syurga nanti, tanyalah apa soalan. Banyak soalan. Saya tak boleh jawab, Nabi Muhammad tak boleh jawab, Jibril tak boleh jawab. Banyak soalan. Ia rahsia Allah. Antaranya keadaan azali itu, ataupun sebelum azali. Sebelum Allah menciptakan, azali lah, waktu azali. Waktu tu tidak ada makhluk. Kemudian kesemua manusia dan makhluk yang 5 jenis ni akan rasa bagaimana mati itu, dan ia adalah kesakitan. Mati ialah kesakitan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah tidak menangguhkan ajal sesiapa sahaja dan sebaik manapun orang itu. Yang ditangguh ajal ni ada hadis seorang saja, Nabi Musa alaihissalam. Dia seorang saja. Tu cerita lain, lagi panjang. Nabi Musa ni dia tak mau lagi. Waktu malaikat maut datang, dia tumbuk malaikat maut. Hebat tau. Ni hadis sahih ni, yang saya sebut tadi ni. Nabi Musa menumbuk malaikat maut tu, hadis sahih. Dengar macam cerita kartun pula, kan? Tapi sungguh dia kata aku tak mau mati, kan? Punya sayang Allah dengan Nabi Musa ni. Dia sebab tu dia ulul azmi yang ketiga, ranking ketiga di kalangan semua makhluk yang wujud atas alam ni. Nabi Musa nombor 3. Hebatlah, tinggilah kedudukan dia. Jadi tuan-tuan tengok ni, tak payah tengok jauh lah ni, dalam Malaysia kita ni, jawatan apa pun mati. Orang biasa mati, ada pangkat mati, hak miskin mati, hak kaya pun mati. Yang tak ada siapa kenal, orang serkam je kenal. Tak ada siapa kenal, mati. Yang satu Malaysia 30 juta orang kenal, mati juga. Subhanallah. Mati tidak bersyarat. Dia tidak bersyarat. Allah tunjuk pada kita menteri mati. Allah yarham Jamaluddin Jarjis, menteri. Tengoklah jadual dia pada hari kematian dia. Pada hari kematian 2 minggu lepas tu penuh jadual. Rasmi sana, pergi sini, mesyuarat sana sini dan sebagainya. Dia pun tak tahu dia nak mati. Dia tak tahu dia nak mati. Ada pangkat pun mati. Allah yarham Sultan Abdul Halim, 2 kali jadi yang di-Pertuan Agong, mati. 10 kali pun mati kalau pegang jawatan tersebut. Orang kaya, kan? Bulan lepas tak silap saya, Iron Lady, kan? Iron Lady Malaysia, syarikat dia Security Force tu, yang duk angkut duit juta-juta, satu van tu ada juta-juta tu. Kita tengok van warna koko buruk aja.
Dalam tu ada senapang, ada orang jaga, 2 orang di belakang, ada jutaan dalam tu. Pekerja dia 6,000 orang. Kita 3 orang pun kerja tak larat banyak gaji. Kan? Duk tangguh gaji. 6,000 orang pekerja dia. Sebulan dia kena bayar lebih daripada 10 juta gaji. Mati ke tak mati? Mati. Mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. 1. 2. Mati ni menyakitkan. Ni maklumat ni. Sebelum pi barzakh ni, mati dulu. Kan? Ni 2017. Ada orang 2017 tahun terakhir dia hidup. 2018 tak sempat. Sekarang dah 3 bulan dah. Dia menanti hari. Tetapi dia tak tahu. Kerana mati itu, saya akan sebut fakta yang seterusnya. Mati itu tiada siapa pun tahu. Fakta kedua, tuan-tuan sekalian, untuk saya dan kita semua, mati itu menyakitkan. Cukuplah kita tahu mati itu menyakitkan untuk menginsafkan kehidupan seharian kita. Siapa yang sakit, Ustaz? Semua yang merasakan kematian sakit. Kalau orang soleh tak sakit kot, Ustaz? Orang soleh apa? Rasulullah pun sakit. Hadis sahih riwayat Sayyidina Aisyah, hadis sahih Bukhari atau Muslim, bahawa Rasulullah SAW merasakan kesakitan mati. Tapi tak samalah macam sakit mati orang kafir, tetapi tetap sakit. Kata Sayyidina Aisyah, aku melihat Nabi nazak dan Nabi merasakan kesakitan sakaratul maut. Pitam Nabi terjaga, sapu air ke seluruh badan, pitam lagi, sakit tu dekat-dekat sakarat tu, sakit, pitam. Subhanallah. Tu Rasulullah kadi yang keberapa Nabi jaga, Nabi pun ambil air, sapukan ke muka dia, nak bagi segar. Nabi kata, ala inna lil mauti la sakarat. Ketahuilah sesungguhnya bagi kematian itu kesakitan. Apabila malaikat maut cabut nyawa seorang, bila roh tu mula direntak ataupun ditarik keluar, kalau orang beriman dia tarik keluar dengan perlahan, waktu mula tarik tu, waktu itulah setiap manusia tahu itulah kematian. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Orang mengaji tajwid sukalah sampai ayat ni kan, nak tengok benda apa nama dia saktah kum kan. Kita duk belajar baca Quran tu, berhenti wa qila man raq. Itu ayat mati tu, ayat yang waktu duk keluar roh tu, yang tu. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Waktu keluar tu, bila keluar tu, sedang keluar tu, ahli keluarga cemas, sedih, cemas, huru-hara dalam rumah, dalam keluarga kita. Siapa nak berubat dia? Siapa yang akan rawat dia? Wa dhanna annahu al-firaq. Orang yang sedang keluar ruh dari badan dia itu yakin itulah kematian. Dhanna, dia yakin. Dhanna di sini maksud dia aiqana, dia yakin. Siapa yakin? Yang sedang ruh keluar dari tubuhnya itu. Apa yang dia yakin? Annahu al-firaq, inilah kematian. Bila mula tarik itu dia kata yang inilah mati. Kenapa dia tahu itu mati? Kerana kesakitan yang sedang ditanggung ketika roh menjalar keluar itu tidak pernah dirasakan oleh mana-mana manusia hidup. Melahirkan anak sakit, migrain yang hentuk kepala di dinding tu sakit, sakit gigi yang berlubang sakit, kanser tahap 4 sangat sakit. Tetapi kesemua jenis kesakitan ini tidak dapat menandingi kesakitan mati. Dan dia tak ada doa, ya Allah buanglah sakit ketika mana kematian, tak ada. Nabi cuma ajar Allahumma hawwin
alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, peringankanlah. Sebab tu haram mengasari mayat ketika mana ia dimandikan. Haram hukum dia, berdosa. Yang buat kasar-kasar tu. Saya tengoklah selalu kan, memang kasar lah. Siapa dia nak buat elok-elok? Mayat, bukan mayat ahli keluarga dia, mayat orang. Dia pun tarik. Kecuali yang mandi tu anak dia sendiri. Sebab tu ulama suruh latih anak. Kalau ayah dia anak mandi jenazah ayah dia, takkan dia nak buat kasar? Mesti dia buat lembut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mati itu menyakitkan. Rasul sakit mati, saya dan kita semua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu satu saja yang Nabi sebut yang tidak rasakan sakit mati ni, iaitulah satu kumpulan punya hebat. Kumpulan ni adalah kumpulan syuhada. Syuhada ni dahsyatlah. Mati syahid bukan yang mati terbakar, mati tenggelam, mati melahirkan anak. Itu syahid juga, syahid akhirat. Ni yang syahid dunia akhirat ni. Yang syahid di medan peperangan. Syahid di medan peperangan. Antara hadiah besar ganjaran yang Allah sediakan kepada mereka ialah mereka tidak merasakan sakit mati. Kena niat nak mati syahid lah. Berani ke? Ni soalan ni untuk saya sekali ni. Berani ke? Sanggup ke? Satu, berani. Yang kedua, sanggup. Kenapa sanggup, Ustaz? Rumah tak habis bayar lagi, anak belajar lagi 3 orang, baru daftar syarikat 3 bulan lepas, tak dan tengok seorang dia pun anak berkahwin, duit KWSP ada 93,000. Dia mau tinggal ke semua tu? Mau tinggal ke? Keluar daripada negeri 2 minggu pun terketak-ketak dah, orang kata ketak ni duk teringat dah. Pergi umrah semua kat duk teringat. Waktu nak pergi tu seronok, waktu nak balik tu tanya kan, kalau boleh skip sehari. Tak mau transit dah nak balik kan. Kalau boleh tak mau singgah-singgah dah. Kalau terbang yang direct flight, kalau boleh turun kat airport Melaka tu, seronok kan. Pasal apa? Nak pergi, nak tinggal lama lah, tinggal rumah, tinggal kedai, tinggal kerja, tinggal pejabat, tinggal harta, tinggal anak. Sebab tu manusia bila dia pilih untuk berjihad fisabilillah, dia tinggal semua ni, maka Allah memberikan beberapa ganjaran, antaranya dia tidak merasakan sakit mati. Nak cari mana tuan? Nak cari mana? Syahid. Dan ada lagi berbelas-belas lagi kelebihan lain yang diberikan kepada syuhada. Tu saya baru cerita satu tu, dia tajuk ceramah tu, kelebihan syuhada. Dahsyatlah, tak boleh digambarkan orang mati syahid ni. Dan yang dirahmati Allah sekalian, yang ketiganya, mati itu tidak diketahui oleh sesiapa pun. Selama ni tuan-tuan kita semua dengar nak mati ni ada tanda. Betulkah tanda tu? Berapa orang yang tahu tanda tu? Adakah semua orang yang nak mati akan mengalami tanda tersebut? Kalaulah semua orang yang nak mati merasakan tanda tersebut, maka 22 orang yang dibakar di Ma'at Tafiz Ittifaqiyah tu, nescaya malam tu mereka tak tidurlah di Tafiz tu. Sebab dah tahu ni rasanya nak mati ni. Kan ada masuk kan, dia beritahu tanda hari ke berapa, terperinci tanda tu sampai 3 hari sebelum pun ada. Tuan-tuan, kalau tanda tu berlaku kepada semua orang, maka MH17 tak ada siapa naik. Lah duduk ramai-ramai, dah semua pakat tahu dah apa tanda kematian. Kita duduk ramai-ramai 40-50 orang, pegang boarding pass, pegang pasport, rasa macam tarik di urat ni, di pusat ni. Kan berpeluh, kan macam-macam, jatuh telinga apa semua. Tak ada tanda apa pun. Berapa ramai kawan kita mayang subuh sekali dengan kita, pergi sarapan pukul 11.30 meninggal. Tak rasa kau tanda yang seminggu, yang 7 hari, 3 hari, yang 4 hari, yang 2 hari tu? Tuan-tuan, tanda tu tak datang.
tanda itu hanya datang kepada sebahagian kecil orang. Kebanyakannya tak ada pun tanda tu. Kebanyakan tak ada pun tanda tu. Pergi market lagi, pergi market beli ikan, daging apa semua, balik masak, dah letak atas tu, meninggal. Dah letak atas dapur apa semua tu, duduk di depan, baru pegang surat khabar 5 minit, habis. Lembek macam tu je. Kematian itu tidak diketahui oleh sesiapa, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan tunggulah, duk tunggu, tak pernah rasa pun ustaz. Duk tunggu tak pernah rasa di pusat, di dahi lah, tarik dahi sebagainya, tak pernah berpeluh sebagai. Jadi kematian ini adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Para rasul tidak tahu bila mereka akan mati. Para rasul yang paling tahu tentang kematian ni, tuan-tuan, saya tengok yang paling tahu ialah banduan akhir. Banduan akhir ialah mereka yang melakukan jenayah kemudian dihukum gantung sampai mati oleh hakim. Macam mana dia tahu ustaz? Bila hakim jatuhkan hukuman setelah 2 tahun ke 5 tahun ikut kes, maka dia pun akan diasingkan sel, dia panggil sel akhir kan, dan kemudian dia akan digantung pada hari Jumaat di antara jam 6 hingga jam 7. Kurus kering hak banduan akhir ni. Lalu makan, tuan-tuan, 2 minggu nak tunggu mati. Tuan-tuan nak makan capati lagi. Oh sedap, duk kilas capati. Angkat dia bawa, duk ketuk lagi. Air kosong tak boleh minum dah 2 minggu sebelum kematian tu. Air kosong ni pun masuk meleleh. Habis nikmat. Nak make up 2 minggu sebelum mati. Nak pakai baju cantik, seminggu tu boxer pun tak tukar. Dia pun tak ada nafsu dah nak hidup. Tak ada nafsu dah. Orang biasa ke, kepala samsing ke, pegawai penjara kata, ustaz, hak bertetu sampai seluruh badan ni pun bila masuk dalam sel tu menangis macam budak kecil. Nak samsing apa kita ni? Nyawa satu je. Nyawa satu je. Kalau ada nyawa 2000, boleh gagahlah nak samsing. Ni bertetu. Oh, pegang beberapa kawasan waktu hidup dulu, masuk dalam sel akhir, berdiri pun tak boleh dah. Khamis malam Jumaat. Panggil lah ahli mana? Dah besar sangat kawasan. Subhanallah. Waktu tu baru dia berasa betapa jijik dan kerdil diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penjara bagi RM6.50 hari terakhir untuk dia pilih nak makan apa. 10 orang banduan akhir ke 10-10 selalunya tak order pun. Tuan-tuan nak order char kway teow? Malam akhir tu nak order char kway teow? Tak ada. Hidanglah apa pun makanan kegemaran dia tengok dia. Tak boleh lah. Yang itulah yang saya lihat antara kumpulan yang Allah SWT bagi tahu bila dia nak mati. Itu pun dia hanya tahu hari dan jam. Dia tak tahu minit ke berapa dan saat ke berapa. 6 hingga 7 pagi. Kadang subuh lambat sikit. Sekarang subuh awal 5.50 sini 45. Awal kan. Kadang dia akan subuh sampai 6.15 semayang. Jaranglah banduan akhir tak semayang. Sekejap lagi nak kena gantung. Tak ada yang belaga. Berapa kawasan pun dia pegang. Kalau dah masuk dalam sel tu, tak ada yang angkuh dah. Solat dia, solat. Menangis. Waktu tu rasa kemanisan bila mengaku dosa di hadapan Allah. Manis rasa. Subhanallah. Masa jadi tak cukup. 6.15 solat, 6.30 baru habis semayang. Selalu bukan 6.30, semayang pun tidak. 6.30 habis solat, doanya panjang.
kan. 6 hingga jam 7, 6.30 baru habis solat, baru angkat doa seminit 2 minit, pegawai mai datang, cik nak ke mana? Nak terima anugerah. Cik, ke tali gantung. Pelawaan yang paling hina sekali, yang paling menakutkan. Akhirnya dibawa dan digantung. Siapa nak tengok tempat gantung tu boleh masuk penjara Melaka, Muzium Penjara Melaka. Saya dah bawa budak saya pergi dah. RM1 je dia charge. Muzium Penjara Melaka, tak ada siapa masuk. Pergilah waktu bila pun, orang tak teringin masuk. Rugi tuan-tuan. Dia penjara betul tu dulu kan. Masuk boleh tengok semua sudut, tempat rotan dia besar mana, kemudian prosedur dia semua, sebab dia asal penjara, kemudian dibuat muzium. Sampai ke tempat gantung, dia akan bawa sel-sel tu, bawa anak-anak kita, tunjukkan, tolak masuk dalam tu sekejap kan, 5 minit jadi kan? Tengok baru dia tahu berpeluh-peluh dia kan. Itu tempat betul tu. Dulu memang banduan duduk di situ, memang digantung di situ. Ada kan. Dalam Malaysia yang tu saja tu muzium, tak silap saya, muzium penjara dalam Malaysia satu tu saja di tempat tuan-tuan. Saya main jauh bawa budak-budak kan masuk situ. Sekolah-sekolah sangat baik untuk buat kan. Tidak ada yang tahu bilakah kematian. Nombor 4 tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang paling penting sekali ialah bagaimana kita menghabiskan usia kita, iaitulah pada saat terakhir hari kematian kita. Yang tu paling penting. Tuan-tuan, kita tak tahu apa nak jadi ni. Di hujung-hujung ni kita tak tahu. Ni alhamdulillah ustaz main surau selalu apa semua ni. Tuan-tuan sekalian, ada tu imam 30 tahun jadi imam, akhirnya tinggal masjid, tinggal semayang, aurat pun tak tutup. Kita boleh jamin ke ending kita? Sebab tu Nabi ajar Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Yang tu lah 30 tahun jadi imam, berapa ribu orang yang dia kahwinkan, berapa masalah yang dia selesaikan, apa semua, sakit, tenat, sakit mati. Tiba-tiba Allah sihatkan. Dah berapa tahun sakit mati, orang dah buang lah semua jawatan dia. Naik motor pergi tengok di masjid, marah tak? 30 tahun jadi imam, marah lah. Marah syaitan mula bakar. Apa tak hargai langsung, orang jadi imam lama, kamu jadi imam lama ni. Merajuk, tak pergi semayang 4 waktu, tak pergi 3, 2, tinggal 1, akhirnya tinggal Jumaat, akhirnya Jumaat pun tak pergi. Su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Ada orang yang Nabi cerita bunuh 100 orang dan mati pada hari tersebut setelah bertaubat. Putihlah, bersih, kosong, tidak membawa 1 gram pun dosa. Dia bertaubat hari terakhir itu. Subhanallah, husnul khatimah. Lelaki tu yang Nabi cerita tu, selepas dia bunuh 100 orang, dia rasa nak bertaubat. Pergi jumpa Tok Guru kata boleh. Kalau kamu bawa ke hadapan Allah sebesar bumi dosa, Allah membawa ke hadapan kamu sebesar bumi pengampunan. Dia pun rasa, ya Allah, boleh maaf, Allah boleh ampunkan. Taubat, kemah barang, nak pergi ke tempat orang soleh, meninggal tengah-tengah perjalanan. 1 rakaat belum pernah solat, tetapi meninggal dalam keadaan seperti mana bayi yang baru dilahirkan. Allahu Akbar. Sebab tu kena perbaharui kita punya taubat nasuha tu. Taubat nasuha tu perbaharui, sebab dia memadam ke semua dosa yang lampau. Maka ending kita yang tu paling penting. Tuan-tuan tengok Iblis laknatullah alaih. Iblis ni bukan beribadat di sini, bukan beribadat di Mekah. Iblis beribadat di Baitul Ma'mur. Satu saf dengan malaikat Jibril yang besar-besar ni, Mikail, satu saf Jibril. Bahkan Iblis yang paling alim di kalangan semua malaikat,
Subhanallah, sampai tahap tu pun masih boleh tergelincir. Sebab tu jangan rasa belagak. Boleh datang masjid sehari 5 waktu, rendah diri, syukur dengan Allah. Boleh baca Quran sehari sejuzuk, rendah diri, syukur dengan Allah. Ending kamu tak tahu lagi. Tapi selalunya Allah SWT ajar, Nabi ajar kita, yang ending tak elok ni selalu yang bongkak, yang besar diri. Tu bahaya. Macam iblis lah. Habis, selesai mukadimah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. 4 maklumat tadi. Satu orang, saya masuk saat sakaratul maut. Bila orang nazak ni, kebanyakan kita nazak ni di tengah jalan raya ke di atas katil? Atas katil lah. Kebanyakan. Mana ada majoriti penduduk warga negara Malaysia mati kemalangan. Mana ada, kebanyakannya memang nazak atas katil lah. Kan? Adalah sebahagian kecil terbakar, sebahagian kecil mati melahirkan anak, sebahagian kecil mati penyakit, sebahagian kecil macam tu. Yang lain tu banyaknya mati di atas katil. Kita ni pun kebanyakannya begitulah. Apabila seseorang waris itu dalam keadaan nazak, maka pastikanlah keadaan di dalam rumah itu senyap, sunyi dan tenang. Tadi kan saya bagi tahu, orang yang mati ni, bila saat roh dia keluar, dia sedang merasakan satu kesakitan yang tidak terperi. Maka orang bila sakit, dia nak suasana yang bising ke suasana yang tenang? Tenang. Bila sakit ni dia nak suasana tenang, tuan-tuan. Yang ni ramai orang Melayu tak buat. Kita bila kawan tu nazak, ya Allah, dalam rumah tu memanglah penuh adik-beradik dah. Bila nazak tu pakat telefon balik. Oh, ramai, penuh satu rumah. Yang pasang lagu haram, yang tengok filem haram, yang pakai pakaian haram, yang hisap rokok haram dalam rumah, tepi rumah. Itulah suasana maksiat yang penuh dalam dan luar rumah. Bayang tengok jenazah tu macam mana. Hak bakal jenazah tu. Kita sakit gigi pun, kalau anak duk main di ruang tamu, kena dah anak tu. Ni berlubang ni, besar ni, berlubang. Ubat tahan sakit dah 2 biji dah, yang biru tu. Kena dah 2 biji, sakit lagi. Dia duk main. Budak-budak, anak-anak kita main. Ayam berkokok pun dia baling selipar, keluar baling ni, tak ada tempat lain. Kat sinilah anak berkokok pun marah. Itu baru sakit gigi. Kalau sakit mati. Sebab tu tuan-tuan, lepas ni ada waris. Kalau waris sakit nazak ni tuan-tuan, rumah pastikan tenang. Yang ada di situ hanyalah alunan Quran, hanyalah zikir, bacaan Yasin dan doa saja. Tu ustaz ni adik-beradik balik ramai ni nak alau balik ke? Homestay kan banyak. Saya selalu bagi tahu, betul ni. Homestay, ya Allah, masuklah sampai ke Sabah, Sarawak, masuk kampung pedalaman mana pun homestay. Sewa homestay 2 biji. Okey, yang nak mandi, yang nak makan, nak apa, nak tidur sana. Dalam rumah ayah kita nazak. Yang nak baca Quran, yang nak berzikir dalam rumah. Tenang dia, seronok dia nak pergi. Yang berlaku selama ni macam mana? Allahu Rabbi. Serabut kita tengok. Kita pergi ziarah orang nazak, serabut tengok rumah dia. Di tepi dia ada seorang saja, kadang tak ada langsung. Yang lain sibuk nak masak apa petang ni, nak makan apa tengah hari ni, yang sibuk main, yang cucu-cucu ni sibuk duk pegang handphone tu, duk tunjuk dia ni main game ni, yang ni main game ni. Padan muka yang duduk tengah-tengah tu. Dah tak ada waris yang reti akhirat. Seorang pun tak tengok tu yang nazak tu, padahal lagi sejam 2 aja yang nazak tu. Ya. Dan rumah bagi tenang. Biar baca Quran dia pun sejuk, sedap. Dia tu membantu. Doa-doa dan bacaan-bacaan itu membantu jenazah itu.
membantu bakal jenazah itu untuk dia pergi dalam keadaan yang tenang. Tuan sekalian, bila dia duduk ni, orang yang nazak ni, dia di atas katil kan, ni saya tinggi pula tak nampak. Dia duduk macam ni lah kan, macam tu, tak nampak juga. Kepala di sini kan, kepala di mana pun tak kisahlah. Malaikat maut akan datang dan kemudian duduk di bahagian kepala. Malaikat maut akan datang dan duduk di bahagian kepala. Orang yang nazak tadi ni. Ni orang nazak kan? Di sini. Malakul maut ini dia tidak datang berseorangan. Dia tak datang berseorangan. Dia datang dengan kumpulan. Iaitu sama ada kumpulan malaikat rahmat ataupun kumpulan malaikat azab. Sesiapa yang mati husnul khatimah, yang mengiringi malaikat maut ialah kumpulan malaikat rahmat. Yang mati su'ul khatimah akan mengiringi malaikat maut, kumpulan malaikat azab. Kadang kawan kita ni bersembang di ruang tamu, lembek kan, anak murid saya beritahu ayah dia macam tu. Tak ada apa, hari tu dengan sarapan apa semua, datang di ruang tamu bersembang. Anak bangun sekejap je, lembek macam tu je. Ada tanda apa tuan-tuan? Kalau Allah takdirkan ajal dia 8.25, kita kata 8.25, saat ke berapa? Saat ke-15. Maka ketika itu dia atas kereta ke, dalam kapal selam ke, atas hotel ke, atas katil ke, sedang bersembang ke, sedang mencangkul tanah ke, malaikat sudah pun berada di kepalanya, dekat sini. Kalau dia nak mati aksiden waktu duduk laju tu, berapa saat sebelum ajal dia, malaikat dah ada. Bukan beberapa hari ya. Malaikat dah ada. Maka bila sampai jam masa, maka malaikat pun mula tarik daripada sini, tarik daripada sini, tarik daripada atas, tarik keluar. Kata Nabi, ketika mana orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah, maka rohnya mengalir keluar dengan cepat. Bukan mengalir, dia macam air, dia rohnya menjulur keluar dengan laju. Lajunya roh dia keluar daripada tubuh dia. Lajunya roh itu keluar dari tubuhnya seperti mana air yang mengalir keluar daripada bekasnya. Ni buka tudung ni, tuang. Berapa saat je dia mengalir keluar. Begitulah saat-saat keluarnya roh bercerai dan berpisah daripada tulang belulang, darah dan daging seseorang itu. Dan ketika keluar itulah dia merasakan kesakitan mati. Tapi tak lama. Maksudnya yang bukan Islam lama lah Ustaz? Ya. Yang bukan Islam tu lama dia keluar. Roh tu nak keluar lama. Kenapa yang Islam rohnya mengalir dengan cepat dan yang bukan Islam ataupun yang fasik dan munafik? Ini ingat juga. Orang fasik pun tak dapat rahmat waktu mati, orang munafik pun tak dapat rahmat waktu mati. Ramai hari ni nama Siti tapi berwarna-warna rambut, kutu-kutu Islam lagi, lancang mulut dia, kutu Islam. Dia kata pakai jubah bodoh, dia kata. Saya dengar dengan telinga saya. Dia kata tak payahlah pakai jubah-jubah bodoh tu kan. Dia kutuk pakaian siapa tu? Ini kumpulan munafik yang takkan dapat rahmat Allah, bahkan dimasukkan terlebih dahulu dalam neraka. Ni hak jenis ni. Ramai yang dibera ni, ramai ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih pun ada, kesian pun ada. Kita tengok tu kesian.
Kan? Lama dia nak kena nanti. Kan? Yang Islam ni dia mengalir keluar dengan mudah kerana kata Rasulullah SAW, tuan roh itu dahulunya ketika hidup di dunia dia begitu merindui akhirat. Dahulu ketika hidup menjalani kehidupan di dunia, di dalam hatinya sedikit pun tidak berbaki kecintaan dunia. Dahulu waktu dia hidup di dunia, betapa dia merindui Allah dan Rasulnya. Sebab tu bila dia ditarik keluar, bila ditarik roh dia keluar, dia tahu yang tu mati, dia pun bersegera untuk keluar, untuk menuju kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu roh dia mudah untuk keluar. Maka roh itu pun dia keluar daripada, dia tarik daripada sini tapi dia keluar, dia kosong daripada sini roh tu. Ni kaki. Cepatlah dia kosong daripada sini. Waktu tengah tarik itu, waktu dia menggeletar tu, siapa yang duduk tepi orang nazak dia tahulah, bukan menggeletar teruk. Waktu dia sentuh sikit. Dia sentuh sikit tu. Adalah kena tengok kan orang nazak tu, dia tengok kaki dia, lepas tu kaki dia akan diam. Sebab roh dia naik sini. Daripada lutut ke bawah kosong, daripada pinggang ke bawah kosong, daripada dada ke bawah sudah kosong. Kita ketika itu yang sedang keluar roh daripada tubuh badan kita, kita tahu bahawa di kaki kita sudah tidak ada roh. Kita cuba gerak kosong, tak boleh gerak dah. Tapi mata boleh lagi. Waktu roh baru duduk tengah naik tu, mata boleh lagi, tapi kaki dah tak boleh gerak. Waktu tu kita ada jawapan bahawa roh kita sudah pun dikosongkan di bahagian bawah. Naik dia sampai ke sini, kemudian naik dia sampai ke sini. Ini last lah. Apabila roh seseorang itu sampai ke halqumnya untuk keluar terus ke semuanya, maka bunyi. Ada orang bunyi sikit, ada orang ada bunyi nafas. Tu sampai sini. Apabila seseorang itu rohnya telah pun sampai di halqumnya, yang dinamakan sebagai keadaan itu ghargharah dalam bahasa Arab, ketika itu Allah akan menutupkan sebuah pintu yang sangat luas, namanya pintu taubat. Habis. Tak bagi dah taubat. Sampai bila Ustaz? Selama-lamanya. Sampai di sini Allah Ta'ala tutup. Fir'aun waktu tenggelam, roh sampai di sini, dia pun nampak alam yang sana, dan ketika itu dia kata amantu billadzi amanat bihi banu Israel. Dia kata aku beriman kepada Allah. Tetapi iman dia ditolak kerana roh sudah pun sampai di sini. Tu yang kita ni bila mati ni kita nampak di mana? Alam mana yang kita nampak? Berapa hari kita balik ke rumah? Jawapan dia sehari pun tidak. Raya Aidilfitri pun tak balik, Aidil Adha pun tak balik, Deepavali lagi tak balik. Ada orang kata balik Ramadan lah, tak ada. Tidak ada hadis. Roh takkan balik dah selama-lamanya, kecuali ketika mana roh sampai di kerongkongnya. Ketika itu roh itu akan melihat dua alam, saya dan kita semua. Dan kita semua akan melihat dua alam. Alam mana? Yang pertama suasana dalam bilik itu, ataupun di ruang tamu itu, ataupun di tempat kita accident tu. Waktu laju 18 tu kan, roh pun sampai sini, kita pun tengok keadaan tu. Itu alam pertama yang kita akan lihat serentak. Dan yang keduanya, kita akan melihat buat kali pertamanya alam ghaib yang selama ini disebutkan kepada kita, tetapi tidak sesaat pun kita tengok. Waktu tu alam ghaib pertama yang kita akan lihat ialah antara makhluk yang paling mengerikan, iaitulah malakul maut. Nabi kata, seandainya kamu mati dalam keadaan husnul khatimah, maka malaikat maut dan malaikat rahmat akan datang dalam keadaan bidul wujuh. Ini hadis sahih. Bidul wujuh, kesemuanya wajah mereka berseri-seri. Ka'anna wujuhahumus syams, cahaya memancar-mancar
di wajah-wajah mereka. Muka dia macam ni ke, 4 segi ke, wallahu a'lam. Hari kematian semua akan melihat malaikat maut. Bila tarik nyawa tu, mata dia akan ikut ke sini. Tuan-tuan tak perasan kah? Cuba tengok nanti sekali. Kita mati tak payah tengok lah, memang kita nampak lah alam tu, orang lain meninggal tu kan. Bila beritahu kawan kita nazak pergi tengok, ambil iktibar, tengok daripada kaki dia tu, dia akan mula kosong. Tuan-tuan akan tengok kaki berhenti, tangan bergerak lagi, di pusat tu bergerak lagi, kaki dah berhenti, kemudian dia naik, kemudian dia akan ikut roh dia tu, dia tengok roh dia, kemudian dia akan tengok di sini. Sebab malaikat maut tunggu di kepala dan roh itu berada di tangan malaikat maut. Macam mana tangan dia, macam mana sayap dia, macam mana senyuman dia kepada orang soleh yang meninggal, wallahu a'lam. Saya tak boleh cerita, Rasulullah tak pernah ceritakan. Cuma Nabi beritahu wajah mereka indah seandainya tuan itu husnul khatimah. Tangan yang tu tak takutlah. Tengok dia senyum indah, tengok seronok, tengok dia kali pertama tengok dia pun Allahu akbar, indahnya malaikat. Malaikat ni memang elok. Nak kata cantik pun tak boleh, nak kata handsome pun tak boleh. Bukan lelaki dan bukan wanita malaikat ni. Tu macam mana ustaz? Tengok sendiri lah kan. Allahu akbar. Bila mengalir keluar, tuan, duduk di tangan tu, waktu itu kita tengok dua alam. Waktu duduk di tangan malaikat maut tu, kita pun tengok keadaan keliling, tengok bilik kita, nampak anak-anak kita menangis, isteri kita menangis, apa semua, masing-masing baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita nampak anak kita buat di muka kita macam ni, dia baca doa, kita dengar. Alhamdulillah, husnul khatimah kan, anak soleh ramai. Kemudian malaikat maut pun akan membalut kita dengan kafan daripada syurga. Macam mana dia balut, wallahu alam. Sebab jenazah di sana, jenazah dalam bilik tu, yang dibalut itu apa? Roh. Balut dengan kafan syurga, elok lah, cantik lah pakaian syurga. Pakaian syurga ni indah lah. Kemudian diwangikan dengan wangi-wangian daripada syurga. Sekejap lagi bukan kita nak pergi syurga, kita nak pergi alam barzakh, tetapi telah pun dipakaikan dengan pakaian dan wangian syurga. Orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, bermulalah masa untuk dia rehat. Situlah rehat. Alam ni alam untuk berletih membuat kebaikan. Biarlah berlelah membuat ibadah kepada Allah. Ni alam ni, biar lelah, biar letih. Bukan tempat rehat lagi di sini. Tempat rehat ialah hari pertama Allah Subhanahu Wa Taala ambil nyawa kita, waktu tu dah mula rehat, sudah mula dirajakan kita. Dulu tak boleh jadi sultan kan, duk tengok je sultan, geram je, seronoknya depa. Bukan geram nak buat dia, seronok kan tengok, seronoknya jadi sultan kan. Dapat allowance apa semua, tak buat kerja apa pun kan, duduk saja je. Okey, boleh jalan atas apa, kapel, makanan yang terenak, rumah yang terbesar, pakaian yang termewah. Tuan-tuan, hari pertama orang meninggal husnul khatimah, dia akan menjadi raja pada hari itu. Pakaian syurga lagi mahal daripada sebiji muka bumi Allah. Minyak wangi syurga. Kemudian dia dibawa. Kita akan dibawa ke mana? Waktu itu kita akan dibawa menuju ke langit-langit yang 7. Dah teringin jalan lama dah. Nak naik kapal terbang gaya, tak ramai lah kan, 1000 seorang je antaranya adalah kan. Jadi hari pertama kematian, roh akan dibawa. Jenazah kita di rumah orang urus lah, roh ni laju. Ni kita akan cerita tentang rahsia roh ni kan malam ni, tentang rahsia roh. Roh ini laju dan ia sangat ajaib keadaannya. Roh ni, keadaan dia sangat ajaib. Ketebalan setiap alam langit, setiap lapis langit 500 tahun perjalanan. Berapa ribu kali ganda bumi lah. Bumi tuan-tuan naik jet, pusing
berapa minggu, habislah keliling. Satu langit 500 tahun perjalanan. Tetapi roh ni dia laju. Sebab tu malam Mi'raj Nabi keluar daripada Mekah selepas Isyak, balik sebelum subuh. Waktu tu laju. Perjalanan roh ketika itu seperti, memanglah Nabi Mi'raj badan dan roh, tetapi kelajuan itu naik. Tuan-tuan sekalian, saya dan kita semua akan naik ke atas. Tengok waktu tu nampak siapa iring kita? Kumpulan malaikat yang begitu ramai, kata Rasulullah, bersusun malaikat rahmat ni sampai ke langit bersusun. Ramai iring kita. Raja, jadi raja. Dah jadi raja dah. Baju orang bubur, minyak wangi orang bubur. Itulah raja sebenar. Bila sampai di langit pertama, langit yang pertama tutup. Sampai malam ni pun langit pertama ditutup. Ni sampai malam ni, sampai saat ini. Bila sampai di langit yang pertama, malaikat pun bagi tahu kita nak buat naik roh. Siapa? Lalu disebut nama kita dan nama ayah kita. Sebab tu nak namakan anak, jangan tengok pada moden, jangan tengok pada kemasyhuran, jangan tengok pada nama pelik-pelik. Rugi dia. Nak seronok dengan nama pelik tu 60 tahun saja. Nak guna nama tu, Allahu Akbar, berapa ratus ribu tahun nak guna. Malu anak tu, nama dia tak ada makna. Ambil nama orang putih lah, nama hang jebat lah pun nama kat anak. Kan? Macam-macam. Tuan-tuan, bila sampai, malaikat yang menjaga pintu langit pun beritahu. Siapa nama dia? Sekian, Fulan bin Fulan. Cek nama. Oh, ada. Dia buka pintu langit. Waktu tu kita akan tengok alam langit. Ni yang selama ni kita duduk di dunia ni, macam mana langit, ustaz, apa ada di situ? Tengok nanti. Saya dan kita semua. Allahu Akbar. Punyalah luas setiap langit tu. Habis langit pertama, jarak nak sampai ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Tapi roh laju lah. Roh laju, seperti mana para malaikat laju bergerak. Tuan-tuan, kita yang tengok di bumi ni yang paling laju cahaya lah. Kan? Ada lagi nanti kita akan tengok binatang-binatang syurga kesemuanya laju. Itu di hari kematian, kesemua benda tu akan dibongkarkan oleh Allah satu persatu. Kita tengok, Allahu Akbar, tu dia, ini langit. Masuk langit, kita pun tengok alam langit yang saya pun tak tahu macam mana. Sampailah langit yang ketujuh, habis. Apa yang berlaku? Kita akan dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak tengok, tidak melihat. Tidak melihat. Allah bersuara ketika itu, wahai hambaku, kamu telah melaksanakan arahanku dan meninggalkan seluruh laranganku. Letakkan buku amalannya, simpankan buku amalannya di satu tempat yang bernama Illiyin. Kita baca Quran, kalla inna kitabal abrari lafi Illiyin. Selalu kita baca ayat tu. Ayat itu bagi tahu apabila seseorang itu mati, kalau dia mati husnul khatimah, buku amalannya diletakkan di Illiyin. Kita pun dengar Allah Ta'ala umumkan, letakkan buku amalannya di Illiyin. Kita pun ingat balik ni, yang malam ni. Tuan-tuan dan saya akan mendengar perkataan-perkataan ini yang kita belajar ni. Waktu tu kita pun Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Buku kita di tempat orang-orang soleh. Maka kita pun ketika itu dikembalikan. Kembalikan. Kembali ke mana? Ini perjalanan dia. Turun balik daripada langit ketujuh. Setiap roh daripada zaman Nabi Adam, begitulah perjalanan mereka. Daripada langit ketujuh, kembalikan dia ke bawah. Ke mana? Jawapannya, memasuki satu alam. Nama alam itu ialah alam barzakh. Ni nak pergi tengok alam barzakh ni.
Daripada langit ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai ke bawah. Jenazah kita ni, tubuh yang tak ada nyawa dah ni, orang mandikan. Orang punyalah sakit mati, walaupun tidak ada roh, kesakitan itu masih berbaki pada urat, tulang belulang dan juga kulit kita ni, isi ni. Punyalah sakit mati, tuan-tuan. Padahal kalau roh dah tak ada, tak sakit dah lah. Subhanallah. Sebab itu haram mengasari mayat. Punyalah sakit, roh dah keluar pun, Allahu Akbar, masih sakit lagi tubuh ini. Orang mandi, orang kafankan, orang bawa ke, orang solat, kemudian dikebumikan. Apabila satu orang itu dikebumikan, maka kata Nabi, janganlah kalian terus meninggalkan tanah perkuburan, kekallah di situ, berdoalah kepadanya, kerana seseorang yang didoakan oleh 70 orang saleh. Ni hadis sahih ni. Sesiapa yang mati, yang meninggal, kemudian didoakan oleh 70 orang saleh, maka Allah akan mengangkat azab kubur daripadanya. Nak cari mana ustaz? Ramainya 70. Kena carilah daripada hari ni. Kawan soleh ni di mana yang ramai? Di padang bola kah? Di kedai kopi kah? Di stadium kah? Di hospital kah kawan soleh ni? Semua orang tahu kawan soleh yang paling ramai insya-Allah yang di masjid, yang di surau. Walaupun ada sebahagian kecil yang perangai tu macam orang-orang di jalanan juga, sebahagian kecil, tapi kebanyakannya tu soleh insya-Allah. Orang pada hari kematian, tuan-tuan, saya tengok ni dengan mata kepala saya sendiri. Kalau yang meninggal tu askar, tentera, paling banyak pada hari kematian dia tentera ramai. Kawan saya seorang tentera darat, kan? Hari kematian dia berapa bas datang, penuh tentera. Saya tengok, Masya Allah, benar apa yang Nabi sebut. Dengan siapa kamu hidup, dengan siapa kamu kawan, merekalah yang akan memenuhi perkarangan perkuburan kamu. Yang baik ke motor-motor besar, pada hari kematian dia 5-60 biji motor besar penuh. Jadi kita tengok, subhanallah, benar apa yang Nabi sebut. 7 orang bawah pokok, duduk isap okok, 5-6 orang duduk main phone, ada 12 orang duduk di tanah kuburan, duduk cekak pinggang macam tu. Tengok, satu doa pun tak sebut. Kita perhati tengok, kan. Tapi kalau kawan-kawan kita, orang masjid, orang surau, ramai yang soleh di situ, no? Kita pula apa nama ni, dulu waktu hidup ada 2-3 mak tafiz yang kita selalu bagi beras. Bukan 1000 pun sebulan, tuan-tuan. Cari mak tafiz, cari sekolah agama yang ada asrama, kan. Cari rumah anak-anak yatim, hantar sebulan 10 kilogram. Tak mampu 3 buah rumah, 3 buah tempat, 2 buah tempat, 10 kilogram sini, 10 kilogram sini. Top up kita sebulan lagi banyak daripada beras tu. Pokok tak usah cakap lah, beratus. Hantar. Kalau pengetua kata, ustaz, apa nama pak cik, beras ni banyak dah cik. Amboi ustaz berkira, kan, memilih pula ustaz. Bukan memilih, tuan-tuan, saya pun pengetua mak tafiz juga, kan, pengetua sekolah agama. Kadang beras ni sampai rosak banyak sangat, kan. Dia orang suka bagi beras, alhamdulillah, kan. Tengoklah benda keperluan apa. Sebulan sekali minyak hantar 1 bulan. Lepas 3-4 tahun hantar, orang telefon kita, kan, apa nama ni, orang telefon kita, waris kita telefon bagi tahu kat pengetua mak tafiz, ustaz, apa nama ni, bulan depan tak ada lah kot ustaz, apa nama ni, ayam yang ayah duk hantar seekor seminggu tu,
Pengetua tanya kenapa? Ayah meninggal. Bila? Pagi tadi. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak apa, kami bawa satu bas pergi semayang. Penuh budak mak tahfiz. Beratus-ratus datang. Modal sikit je. Tapi orang ingat, hak kita buat tu orang ingat, ya? Tak mampu seminggu, sebulan sekali. Seekor ayam, 2 ekor ayam sebulan. Kan? Kita seminggu sekali KFC. RM30, RM40. Orang lain lah. Tuan-tuan sekalian, jadi roh ni bila dia masuk, Nabi suruh tunggu. Saya berhenti jam 9 insya-Allah. Jam 9, sejam setengah tu. Takut tuan-tuan ni. Tuan-tuan sekalian, Nabi suruh tunggu sekira-kira seekor kambing disembelih. Ni ingat ni, jarang orang sebut pada hadis-hadis sahih. Sekira-kira seekor kambing disembelih, dilapah, kemudian dibahagi-bahagikan kambing itu. Berapa lama tuan? Kita kata paling kurang 1 jam lah. Semula lapar, semua potong, semua bahagi-bahagi 1 jam. Kerana dalam tempoh 1 jam itu, malaikat Munkar dan Nakir akan datang turun kepada yang di bawah sana. Tak kira lah kita duduk 5 jam ke 3 jam ke, selepas tempoh tu dia tetap turun. Memanglah ada hadis Nabi bagi tahu apabila semua meninggalkan tanah perkuburan, maka datanglah Munkar dan Nakir. Kalau macam tu, buatlah rumah tepi tu, tak main malaikat Munkar Nakir. Hadis tu nak bagi tahu selalunya orang tunggu lama ke orang akan tunggu sekejap je. Habis dia tadi orang belah lah. Tuan-tuan, siapa nak tunggu lagi dekat situ? Lagi awal habis mayang balik. Mujur kalau yang tu ayah dia, tunggulah kejap. Baca tahlil berang, dia pun sekali dengan Tok Imam, awal pada Tok Imam lagi, tolong buka pintu pagar lagi. Jom Tok Imam kita balik. Kami pun nak singgah 2 jam depan tu. Duduklah orang tua tu seorang. Tuan-tuan sekalian, dalam tempoh itu malaikat akan turun. Nabi pernah duduk di tanah perkuburan, seorang sahabat wafat. Dah habis tanam apa semua, Nabi pun dah bacakan sekian-sekian. Nabi duduk dengan sahabat. Kemudian Nabi kata, berdoalah kalian kepada saudara kalian yang berada di sana. Sesungguhnya dia sekarang disoal. Fa innahu al-ana yus'al. Sekarang disoal. Apakah doa yang kita nak sebut? Nabi ajar, Allahumma ighfir lahu wa thabbithu 'indas su'al. Allahumma ighfir lahu wa thabbithu 'indas su'al. Ni yang ramai-ramai bawa iring jenazah sampai tanah perkuburan, sampai masuk ni, nak baca doa apa? Duk saja kah? Doa ni lah, ya Allah ampunkanlah dia. 70 orang soleh sebut, terangkat azab kubur daripada dia, insya-Allah. Ini janji Rasulullah. Thabbithu 'indas su'al, ya Allah tetapkanlah lidahnya untuk menjawab soalan-soalan itu. Siapa yang berjaya jawab, pergi ke taman syurga. Yang tak berjaya jawab, dipukul dan dibawa, diheret ke lubang neraka. Maka apabila dia duduk di bawah, selalunya kalau jenazah mayat ni, almarhum dia ada ramai anak-anak soleh, anak-anak solehnya akan tunggu lama. Dia baca doa kat ayah dia, dekat mak dia. Ya Allah ampunkanlah ayahku, ya Allah ampunkanlah ayahku. Tunggu lama dia tunggu. Sampai turun malaikat, anak-anak 3-4 orang ni masih mendoakan. Doa ketika itu menjadi pelindung dan perisai kepada orang yang ada di bawah sana. Doa. Subhanallah. Apabila jasad kita dikebumikan di bawah, kemudian malaikat Munkar dan Nakir pun datang, roh dikembalikan. Tapi kalau tuan-tuan korek balik kubur tu, memang nampak jenazah duduk macam tu. Di alam sana roh sudah dikembalikan.
Tuan-tuan kata macam mana tak boleh nak faham. Lah kita tidur kemudian kita mimpi, kadang-kadang tuan-tuan mimpi satu peristiwa, selepas sebulan berlaku peristiwa tu. Tu roh kita ke mana? Siapa boleh tafsirkan? Ilmu moden tak boleh tafsirkan keadaan tu. Tidak ada jawapan. Infinity. Tidak ada buku yang boleh menghuraikan keadaan tu. Kan banyak dalam hidup kita. Kita mimpi, lepas minggu nampak mimpi tu duduk di tempat yang sama. Kita tengok balik. Tuan-tuan, yang kita tengok dalam mimpi tu apa? Subhanallah. Itu rahsia alam. Begitulah Nabi sebut roh akan dikembalikan, kemudian dia didudukkan macam ni. Ni kepala, dia duduk. Kaki ni masih lagi terbentang macam tu, dia duduk. Lalu datanglah dua malaikat yang berwarna hitam. Tubuh mereka, kedua-dua mata mereka biru. Gerun hitam legam, mata biru. Biru mata ni. Kemudian malaikat itu mendekati mereka. Ada hadis sahih, hadis riwayat Imam Bukhari, panjang hadis tu. Lalu berkatalah malaikat itu, mula sesi soalan. Memang kita ditanya, man rabbuka? Bukan ma rabbuka, tak ada hadis ma rabbuka. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Waktu itu yang menjawab bukanlah zahir lidah ini, mulut ini, akan tetapi yang jawab ketika itu ialah iman kita. Tuan-tuan, soalan hari ni semua orang tahu. Soalan bocor, lama dah soalan bocor. Semua orang tahu. Man rabbuka? Rabbi Allah. Hafal siap? Hafal. Tak boleh. Bukan yang menjawab itu lidah ini, bukan ilmu kita yang menjawab. Yang menjawab itu iman. Kata Rasulullah, orang yang husnul khatimah tadi akan menjawab dengan lidahnya yang fasih. Rabbi Allah. Madinuka? Apa agama kamu? Lidah dia akan jawab terus, diniyal Islam. Agama aku Islam. Siapa lelaki yang berdakwah kepada kamu? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis jawab tuan-tuan, selesailah sesi soal jawab. Inilah perjalanan dia. Itulah perjalanan dia. Habis jawab, kita pun lulus. Malaikat Munkar dan Nakir pun akan beredar, dan malaikat-malaikat lain akan membawa kita menuju ke suatu tempat namanya Raudhatan min Riyadil Jannah, taman syurga. Macam mana taman syurga, Ustaz? Tuan-tuan sekalian, taman syurga ini ialah alam. Dia bukan bilik kecil. Taman syurga, di alam barzakh ada dua negara. Taman syurga, lubang neraka, dua negara. Seperti mana di akhirat ada dua negara, neraka dan syurga. Alam barzakh ini ialah sebuah alam yang luas. Tu kalau mati husnul khatimah. Kalau mati yang buruk tu nanti kita cerita lain, insya-Allah akan datang. Tuan-tuan sekalian, kita pun pergilah. Subhanallah, berapa ratus kali ganda lebih luas daripada bumi ni. Boleh berjalan ke Ustaz? Ya, boleh berjalan-jalan. Boleh tengok keindahan ke Ustaz? Ya, taman syurga. Takkan macam taman negara. Taman syurga. Sesiapa yang melihat di depan pintu syurga, belum masuk ke dalam syurga, baru depan pintu syurga, nescaya dia ingin untuk tinggal di situ saja. Tuan-tuan, taman syurga lebih indah daripada bumi ini. Di situlah kita akan berehat. Ada istana di Malaysia ni tuan-tuan, ada istana di Malaysia ni, punyalah mewah. Istana di negeri punyalah mewah. Kalau tuan-tuan pergi di taman dia, tak payah masuk istana, tuan-tuan hidup di taman dia pun cukup dah. Di situ dah ada bilik, dah ada spa, dah ada di taman dia, belum masuk dalam. Taman syurga pun begitulah.
Bila satu orang yang mati husnul khatimah, dia dibawa masuk ke taman syurga, dia pun lepas tu jumpa orang lain. Ustaz, jumpa orang lain, ini dibahas ni dalam kitab akidah, dibahaskan hadis-hadis Nabi bahawasanya roh-roh itu berjumpa di alam barzakh, di taman-taman syurga, tetapi tidak di lubang neraka. Sama macam orang duduk dalam neraka nanti, dia tak boleh nak pergi ziarah kawan makan apa hari ni, tak boleh. Tetapi penduduk syurga nanti boleh ziarah, berjumpa, bermesra, makan sekali, berkahwin, beranak pinak seperti hidup dunia ni. Taman syurga sama, cuma taman syurga ni tak boleh nak berkahwin apa semua tu, tak ada lagi. Cuma kita hidup berjumpa dengan roh lain. Hari pertama kita sampai, orang main rumun kita, tuan-tuan, roh-roh pun mengerumuni kita hari pertama. Roh-roh lama, kata para ulama, mereka pun bertanya tentang hal keadaan kampung mereka. Kalau yang meninggal tu orang Afrika, orang Malaysia tak pergilah tengok, itu negara Afrika, dia pun tak tahu nak tanya apa. Kalau yang meninggal tu kampung Serkam, penuh lah geng-geng roh Serkam ni pakat datang ni. Haji, meninggal hari ni, meninggal hari ni, dia atas sakit buah pinggang, tak fungsi lah dia tak. Masuk petang tak sat, masuk, lepas tu pi, tak ada dah. Pakak main ni rumun, yang ni tanya anak dia, yang ni tanya isteri dia, anak aku macam mana. Alhamdulillah menikah dah, anak dapat menantu orang Sungai Petani, contoh lah. Kan haji tu pun tanya apa, isteri saya macam mana, isteri haji pun menikah dah kan. Bukan anak tu haji, isteri pun menikah. Allahu Akbar. Ni betul ni. Kita duk ingat duk di alam barzakh, kita duk tempat sempit, takut, duk dengan ular apa semua, yang tu di lubang neraka. Memang itu keadaannya, mengerikan. Yang tu tak cerita dah malam ni kan, memang saya akan berhenti sekejap lagi. Entah nah. Jadi ini keadaan taman syurga. Bukan kita duduk seorang, boleh bertukar-tukar maklumat lagi. Kita pun jumpa kata ni bukan duduk air limau kah dulu? Air limau. Bila meninggal? Meninggal lama dah kan. Sembang, tanya keadaan kawan ni, tanya keadaan kawan ni. Akhirnya dia pun mula berehat, mulalah berjalan-jalan. Subhanallah. Roh orang yang hidup bolehkah bertemu dengan roh orang yang mati di alam barzakh? Jawapannya boleh. Ada berpuluh-puluh dalil daripada Quran dan hadis. Punyalah banyak dalil. Ajaib tuan-tuan. Okey. Kita kadang waris kita meninggal, selepas sebulan, lepas 2 bulan kita mimpi jumpa dia. Saya ada banyak cerita. Orang pakat main tanya kan, Ustaz, atuk saya meninggal, kemudian lepas seminggu saya nampak api ni daripada kaki sampai ke lutut dia, bakar dia menjerit. Itu tanda tak elok. Ketika dia tidur itu, roh dia bertemu betul dengan atuk dia tu. Dalam Al-Quran ada satu dalil, fayumsikul lati qada 'alaiha wa yursilul ukhra. Ketika mana roh yang hidup dalam mimpi, syarat dia dalam mimpi, bukan waktu duduk jaga ni pergi jumpa kan. Bila seseorang itu dia tidur, roh dia akan keluar dan pergi, boleh pergi kalau diizinkan oleh Allah, dia boleh pergi sampai ke alam barzakh dan melihat keadaan di sana. Hadis banyak, contoh hadis sangat banyak. Sahabat yang meninggal tengok sahabat yang hidup melihat sahabat yang meninggal. Thabit ibn Qais antaranya radhiyallahu anhu. Banyaklah dalil, terlalu banyak. Sebab memang ada kemungkinan itu. Roh yang orang yang hidup ni ketika dia tidur, keluar roh dia pergi ke alam barzakh. Itu kata unik roh ni. Dan dia berjumpa. Ada di kalangan orang yang tanya, dia kata, Ustaz, saya nampak ayah saya, tapi kami tak bercakap. Diam dia pandang saya pandang dia. Allah hanya benarkan untuk melihat saja waktu tu. Roh kamu pergi ke alam barzakh, tetapi Allah hanya membenarkan kamu melihat dia saja. Alam barzakh pun Allah tak tunjuk. Nampak je ayah dia. Ayah dia pun tengok, tapi ayah saya senyum kat saya, Ustaz. Kalau dia gembira tu, insya-Allah elok dia. Ada orang Allah tunjuk dibakar, maksudnya sedang diseksa. Kita yang anak cucu ni lah,
bayar hutang dia, buat upah haji dekat dia, tolong qadakan puasa atau solat dia. Seorang anak. Yang tu lah, dah tengok kalau dah nampak Allah tunjuk tu, maksudnya banyaklah dosa yang belum dihapuskan. Anak cucu lah yang nak kena buat amal jariah ni. Tuan-tuan, jadi ada satu orang, cerita ni antara puluh cerita yang saya ada, yang ni menarik, iaitu abang dia sindrom Down. Anak murid saya ni, abang dia sindrom Down. Selalunya sindrom Down ni yang muka macam Mongolia tu, kan, dia hidup tak lama. Dia tak ada yang sampai 70 tahun sindrom Down. Selalunya singkat. Itu anak-anak syurga tu, tuan-tuan. Saya pernah ceramah di satu tempat, waris-waris sindrom Down. Bukan waris tu sindrom Down. Anak-anak lepas lah, semua pekat bawah anak sindrom Down. Ramai. Saya kata, ya Allah, yang ada dalam dewan ni 100 orang ahli syurga yang kecil-kecil tu. Dia apa ni, tuan-tuan? Sindrom Down ni dia tak ada dosa, tuan-tuan. Dia confirm syurga. Siapa yang Allah bagi tu, Allah bagi hadiah dekat dia. Jangan lemah semangat, kan? Allah bagi hadiah. Hadiah tu besar, tuan-tuan. Bila meninggal ni, abang dia ni, abang anak murid saya ni, abang dia meninggal, abang dia sindrom Down. Dia pun orang soleh. Selalunya untuk melihat suasana di mahsyar ni, roh yang orang yang hidup tu perlulah orang soleh. Barulah dia mudah untuk pergi ke sana. Selalunya cerita yang saya jumpa orang soleh, dan cerita daripada hadis Nabi atau para sahabat pun orang soleh. Orang soleh, sahabat-sahabat kan, soleh. Jadi dia kata, Ustaz, selepas beberapa hari abang saya meninggal, saya nampak dia. Dia tak tahu betul ke tak, dia kata ni mimpi apa ni, dia kata. Dia kata, saya nampak abang saya. Abang saya datang. Ya Allah, tampan muka dia, Ustaz. Tapi muka yang lama. Tapi saya cam, memang abang saya. Dia pun datang, dia panggil saya. Dia panggil nama saya. Tiba-tiba dia cakap, Ustaz. Dulu di dunia dia tak boleh cakap. Dia cakap. Kadang dia tak faham, kadang kita tak faham, kadang dua-dua tak faham. Dengan sindrom Down ni kan. Macam itulah, sekejap dia cakap, Ustaz, bila saya jumpa dia dalam mimpi tu, Ustaz, dia bercakap dengan fasih sekali. Seperti orang normal. Allah ubah, tuan-tuan, rupanya. Cakap elok, dia tanya apa khabar, tanya orang Perak, kan, sihat, Alhamdulillah. Macam mana keadaan abang di sana? Alhamdulillah. Dia kata, Man, abang sampai di satu alam yang keindahan alam ni tidak dapat diceritakan kerana tidak pernah dilihat di dunia. Itulah alam barzakh, tuan-tuan. Dia bukan tempat gelap ni, alam, tempat yang indah. Sebab tu orang soleh tak teringin dengan dunia ni. Tuan-tuan tengok orang-orang soleh tak teringin dengan dunia ni. Dia punya nak pergi ke sana. Rupanya ni rahsia dia. Mereka suka untuk menjadi raja di sana. Dan mereka membiarkan manusia berebut jawatan pangkat harta sampai bergaduh-gaduh, bercerai-berai dan berpisah, berputus-putus hubungan silaturahim dan ahli keluarga. Berebut benda yang 60 tahun. Orang soleh, para ulama, tuan-tuan guru, rupanya mereka kejar yang sana. Sebab mereka ada ilmu, mereka tahu rahsia tu. Kita hari ni baru kita tahu, patutlah mereka tak teringin dengan dunia ni. Subhanallah. Jadi apa nama ni, kemudian hilang mimpi tu, habislah. Habis, dan kemudian kembalilah kepada kepada alam yang nyata ni. Apabila seseorang itu dah berjumpa, satu orang yang mimpi ni, roh dia berjumpa dengan roh di alam barzakh, bila selesai Allah izin ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kami akan pegang roh yang di alam barzakh, wa yursilul ukhra, dan kami akan lepaskan roh yang masih di alam dunia. Ini dalil daripada Quran. Maksudnya Allah akan pegang roh yang di barzakh tu, sebab kalau lepas lagi hidup pula di sana, masalah lagi besar kan. Jadi Allah Ta'ala pegang, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kami pegang dan kami lepaskan yang roh yang sedang tidur tu. Dia pun masuk balik dan hiduplah dia. Tak no? Jadi yang itulah perjalanan yang indah kepada orang yang husnul khatimah. Perjalanan orang su'ul khatimah, yang tu nantilah insya-Allah dalam mana-mana ceramah kalau diizinkan oleh Allah.
dan kemudian suasana penyiksaan di alam barzakh juga nanti insya-Allah akan kita sebut dalam kuliah sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam ni setakat itu dulu daripada saya. Aku qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang dapat mendengar kuliah daripada Ustaz Ibrahim.